Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu akan bincang satu lagi bahagian berkaitan dengan pengurusan, iaitu di bawah tajuk perancangan strategik. Okey, so dalam perancangan strategik ni, sebelum ni Cikgu ada bincang berkaitan dengan analisis SWOT, okey, iaitu bagaimana mengkaji persekitaran dalaman dan luaran berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Okey. So untuk bahagian ni, kamu sepatutnya dapat menjelaskan unsur-unsur perancangan strategik yang ada 8, iaitu visi, misi, objektif atau dikenali sebagai VMO, strategi, taktik, dasar atau polisi, prosedur dan juga standard. Okey, so ada 8 ya. Ini adalah fakta khusus. Jadi kena sebut dengan betul. Okey, ingat yang ni strategi bukan strategik yang kita belajar dalam jenis perancangan. Okey. Alright. Kita mula dengan visi. Okey. So apa dia visi? Visi adalah satu penyataan yang menyeluruh. Okey, satu penyataan yang menyeluruh tentang penubuhan sesebuah organisasi. Kenapa sesebuah organisasi ditubuhkan? Itu adalah vision atau visi. Okey, atau juga dikenali sebagai wawasan. Okey, apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Dan ia juga merupakan matlamat jangka panjang sesebuah organisasi. Jadi keyword penting ialah satu penyataan menyeluruh tentang penubuhan. Kenapa syarikat ditubuhkan? Apa wawasan yang ingin dicapai dan juga merupakan matlamat jangka panjang. Okey, sebagai contoh, visi sebuah hospital swasta ialah menjadi penyedia perkhidmatan terunggul dalam perkhidmatan perubatan di peringkat global. Ini wawasan yang ingin dicapai oleh hospital swasta. Okey, iaitu dia nak jadi penyedia perkhidmatan yang terbaik dalam perkhidmatan perubatan di peringkat dunia. Okey, itu visi yang dia nak capai ya. Okey. Apa dia misi? Misi ni merupakan satu penyataan yang menerangkan tujuan utama. Keyword dia tujuan utama. Kenapa syarikat ditubuhkan? Tadi misi tu wawasan yang ingin dicapai. Yang ni kenapa ditubuhkan? Tujuan utama sesebuah organisasi ditubuhkan dikenali sebagai misi atau mission. Okey. Dia membentuk identiti, image atau falsafah organisasi. Misi ini membentuk image atau identiti untuk organisasi. Dan dia juga bertindak sebagai panduan dan juga memberi dorongan kepada ahli untuk mencapai alat tuju sesebuah organisasi. Okey. So visi adalah wawasan, misi adalah tujuan utama. Itu keyword yang kamu kena hafal. Contohnya, misi sebuah hospital swasta ialah menyediakan perkhidmatan perubatan berkualiti dengan budaya kerja cemerlang. Okey, tadi wawasan dia adalah untuk menjadi syarikat perkhidmatan perubatan yang terunggul di peringkat global. Yang ni, misi dia adalah dia nak sediakan perkhidmatan perubatan berkualiti. Ini tujuan penubuhan. Okey, alright. Okey, yang ketiga adalah objektif. Objektif ni merupakan sasaran atau hasil akhir. Okey. Matlamat yang cuba dicapai oleh sesebuah organisasi. So we call that objective. What do you want to achieve? Okay, objektif atau sasaran. Okay, so dinyatakan dalam bentuk yang khusus, very specific. Okay, dan objektif ni dia juga perlu dibentuk untuk setiap bahagian atau unit. Okay, so objektif bermula dengan organisasi, diikuti oleh jabatan dan unit. Okey, so setiap peringkat ni ada objektif yang dia nak capai atau sasaran yang dia nak capai. Dan objektif ni banyak bergantung pada misi organisasi. Okey. Dan objektif ni dia mesti ada 5 ciri utama atau dikenali sebagai SMART. Okey, SMART ni rujuk kepada specific, measurable, achievable, relevant, timely. Okey, atau dalam bahasa Melayu, khusus, boleh diukur, boleh dicapai, relevan dan ada tempoh masa. Okey, ini kalau soalan tanya berikan 5 ciri objektif yang baik. Okey. Sebagai contoh, objektif sebuah syarikat perabot ialah mencapai jualan sebanyak 250 juta pada tahun 2020. Okey. Tengok ada jangka masa. Boleh dicapai, boleh diukur, relevan dengan perniagaan. Ini berkaitan dengan objektif. Jadi kalau kamu sebut objektif sebuah syarikat perabot ialah mencapai jualan yang tinggi, jualan tinggi itu susah nak ukur. Okey. Tinggi tak tahu peringkat mana. Okey. Tak ada tempoh masa. Katakan dia tak sebut tahun. So tak ada tempoh masa. So yang ni mesti ada tempoh masa. Sasaran yang boleh diukur, boleh dicapai, very specific.
khusus dan ada relevan dengan perniagaan. Okey, itu dipanggil objektif. Okey, apa dia strategi? Strategi merupakan satu rancangan menyeluruh. Okey, satu rancangan yang komprehensif. Okey, menunjukkan bagaimana misi dan objektif akan dicapai. Okey, so rancangan ni bergantung pada misi dan objektif. Okey, so rancangan kita buat berdasarkan apa misi dan objektif kita. Okey, dan dia merupakan plan tindakan yang komprehensif. Komprehensif maksudnya menyeluruh. Okey, dan dia bertindak sebagai satu alat untuk mencapai VMO atau visi, misi dan objektif. Okey. Dan biasanya ada 3 strategi dalam peringkat sesebuah organisasi. Yang pertama ialah dipanggil strategi korporat. Strategi korporat ni untuk satu organisasi. Okey, secara menyeluruh. Strategi unit perniagaan. Ini untuk setiap unit perniagaan diceburi oleh organisasi. Ada kalanya organisasi ini ada banyak unit perniagaan. Okey, contohnya sebuah syarikat dia terlibat dalam perniagaan perabot, perniagaan pakaian, perniagaan automobil, okey, perniagaan perkhidmatan hotel dan sebagainya. So setiap unit perniagaan ni dia ada strategi, okey. Dan yang terakhir strategi fungsian ni iaitu pengurus peringkat jabatan, iaitu jabatan pemasaran, pengeluaran sumber manusia dan sebagainya. Okey, so ada 3 ya. Contoh, syarikat perabot menggunakan 2 strategi iaitu mewujudkan kumpulan pengguna setia dan menggunakan media sosial untuk mencapai jualan sebanyak 200 juta. Jadi, 2 rancangan ni iaitu kumpulan pengguna setia dan gunakan media sosial ni tujuannya adalah untuk mencapai matlamat kita iaitu jualan sebanyak 200 juta. Jadi, strategi bergantung pada objektif. Okey, alat untuk mencapai objektif. So, we call that strategi. Okey. Alright, kita pergi kepada taktik pula. Okey, taktik ni keyword dia plan operasi yang spesifik. Okey, plan operasi yang spesifik dikenali sebagai taktik. Okey, so dia memperincikan bagaimana, bila dan di mana suatu strategi akan dilaksanakan. So keyword dia how, bagaimana. Tadi strategi adalah satu rancangan menyeluruh. Yang ni how to achieve that, bagaimana mencapai rancangan tersebut. Okey, dia punya skop yang sempit dan punya tempoh yang pendek. Dan dia ni orientasikan tindakan, action based. Okey, itu dipanggil taktik. Okey, so contohnya orang ni dia nak cross hutan ni yang ada banyak binatang buas dan sebagainya. So macam mana nak cross hutan ni? Dia boleh berjalan kaki, berlari atau menggunakan sungai. Sungai itu adalah strategi. Bagaimana nak gunakan sungai ini rujuk pada taktik, iaitu dia nak menggunakan sebuah sampan. Okey, so strategi adalah rancangan menyeluruh, taktik ni plan tindakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Okey, contoh untuk strategi mewujudkan pengguna setia, taktik ialah hubungi pengguna secara langsung dan wujudkan kad loyalty. Ini untuk wujudkan pengguna setia. Strategi dia nak wujudkan pengguna setia, taktik dia gunakan sistem kad loyalty. Okey, gunakan media sosial. Taktik dia kita menggunakan Facebook, Instagram, YouTube untuk perkenalkan perabot. Okey, so taktik bergantung pada strategi. Strategi bergantung pada objektif. Okey. Okey, kita pergi kepada dasar pula. Okey, dasar ni merupakan satu pernyataan asas yang menjadi panduan. Keyword dia adalah panduan untuk membuat keputusan. Okey, it's a guidance untuk kita membuat keputusan. Dan penggunaannya meliputi semua peringkat pengurusan. Tak kira lah dia ni pengurusan peringkat atasan, pertengahan atau bawaan. Semua peringkat ni gunakan dasar yang sama atau polisi yang sama. Okey, dan dia bantu kita untuk mengambil tindakan. Okey, contohnya sebuah syarikat mengamalkan sistem pemilihan pembekal berdasarkan bahan bermutu dengan harga tawaran yang terendah. Itu dasar yang digunakan untuk memilih pembekal. Okey, ada 2 perkara penting. Pastikan produk ni berkualiti dengan lowest price, harga yang terendah. Itu dasar yang digunakan untuk memilih pembekal. Okey, dan dasar ni akan digunakan oleh semua peringkat, tak kiralah atasan, pertengahan atau bawaan. Okey. Alright, kita pergi kepada prosedur pula. Prosedur adalah langkah-langkah yang disusun secara sistematik mengikut turutan. Remember the keyword turutan. Okay, so prosedur ni merupakan langkah step by step yang perlu dipatuhi untuk buat sesuatu tugas. Okay, kalau kita tak ikut langkah-langkah ni,
mungkin kita buat tindakan yang salah. Jadi langkah-langkah ni menjadi panduan pada kita untuk buat suatu tugas. Okey, dan dia punya kegunaan yang berterusan. Maksudnya dia akan digunakan kerap kali ya. Contohnya prosedur permohonan cuti. Di sini kamu nampak ada 3 prosedur. Yang pertama, pastikan permohonan di dalam tempoh 2 hari sebelum bercuti. Okey. 2, isi borang. 3, dapatkan kelulusan daripada pengurus. Ini prosedur yang perlu dipatuhi untuk memohon cuti. Okey. Okey, apa dia standard? Okey, standard ni merujuk pada satu ukuran piawai yang ditetapkan untuk membuat perbandingan dengan pencapaian semasa. So, keyword dia adalah piawaian. Okey, dia bertindak sebagai satu benchmarking atau tanda aras pada organisasi. Jadi kita boleh buat comparison satu bulan dengan bulan sebelumnya atau bulan berikutnya. Okey, we can do comparison. Okey. Ini bertindak sebagai satu tanda aras di mana dia ni mestilah jelas, boleh diukur dan mudah difahami. Okey, dan dia mesti sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan. Itu dipanggil standard. So standard ni mestilah orang boleh nampak dengan jelas, boleh diukur dan mudah difahami. Okey, contohnya sebuah kolej swasta menetapkan standard bahawa semua keputusan peperiksaan perlu diumumkan dalam masa 30 hari dari tarikh peperiksaan. Itu piawaian. Okey, standard yang telah ditetapkan. Jadi semua pensyarah perlu patuhi standard yang telah ditetapkan. Okey. Okey, now sampailah masa untuk bincang soalan. Ingat, ada berapa unsur tadi? Ada 8 kan? Okey, yang 3 pertama ialah BMO, BC, misi, objektif, diikuti oleh strategi dan taktik, dan followed by dasar, kita ada prosedur, kita ada standard. Okey, itu dipanggil unsur perancangan strategik. Jadi kalau soalan kata nyatakan 5 unsur perancangan strategik, just naraikan saja. Okey, BC, misi, objektif, strategi, taktik. Jadi kamu dapat 5 markah. Okey. Soalan yang kedua, uraikan 3 unsur perancangan strategik. 3 unsur perancangan strategik ni contohnya visi. Okey. Keyword dia adalah wawasan. Misi, tujuan penubuhan. Okey. Objektif, sasaran akhir. So bagi satu fakta diikuti oleh uraian. Okey. Jelaskan 2 unsur perancangan strategik. Yang ni mesti ada fakta, uraian dan contoh. Sebuah soalan kata jelaskan. Okey, contohnya objektif, uraian dia, sasaran akhir, berikan satu contoh. Jadi kamu dapat 3 markah. Okey. Nombor 4, nyatakan 5 ciri objektif yang baik. Okey, 5 ciri objektif yang baik adalah 1, spesifik, yang kedua boleh diukur, yang ketiga boleh dicapai, yang keempat relevan dan ada tempoh masa. Jadi kamu dapat 5 markah. Okey. Jelaskan unsur perancangan strategik yang berikut. Ini 2 markah. Berikan satu uraian dan satu contoh. Okey. So, ini kamu dapat 2 markah untuk setiap satu. Kalau esei panjang, jelaskan 5 unsur perancangan strategik. Okey. Fakta, 2 uraian, 1 contoh. Okey. Jadi, kamu dapat 4 markah untuk setiap satu. Okey. Alright. Soalan berbentuk kajian kes. Okey, so katakan kamu diberi satu situasi. Okey, Syarikat Bira Berhad merupakan pengeluar pakaian sukan terbesar di Malaysia dan syarikat ini menyasarkan jualan sebanyak 600 juta pada tahun 2020. Wawasan syarikat ini ialah menjadi pengeluar pakaian sukan terunggul di Malaysia. Selaras dengan wawasan ini, pihak pengurusan memastikan syarikat ini sentiasa memberi perhatian pada falsafah syarikat, iaitu sentiasa berusaha menghasilkan pakaian sukan berkualiti dan kontemporari. Okey. Untuk mencapai sasaran ini, Jabatan Pemasaran akan melaksanakan aktiviti promosi secara agresif. Jadi aktiviti ini untuk mencapai matlamat iaitu 600 juta. Okey. Syarikat ini akan menggunakan beberapa kaedah seperti memberi potongan harga, menggunakan artis popular, okey, guna media sosial. Okey. Syarikat ini menetapkan tahap piawaian yang ketat dalam penggunaan pakaian yang tidak melebihi 5 helai pakaian rosak untuk setiap 10,000 helai pakaian yang dikeluarkan. Untuk mencapai piawaian ini, jabatan ini memastikan semua pekerja mematuhi tata cara. Okey. Syarikat ini pernah menangi anugerah kerana mempunyai sistem pengambilan pekerja tanpa mengambil kira jantina atau bangsa. Okey. So, soalannya berdasarkan kes di atas, jelaskan unsur perancangan strategik. Okey, soalan minta kamu jelaskan unsur perancangan strategik. Jadi untuk soalan kajian kes ni mesti ada fakta,
uraian dan kaitan kes. Okey. Alright. Cuba tengok kes ni kali yang kedua. Cikgu dah highlightkan keyword-keyword penting. Menyasarkan. Menyasarkan ni menunjukkan objektif atau matlamat. Wawasan ialah visi. Falsafah ialah misi. Okey. Aktiviti untuk mencapai matlamat dikenali sebagai strategi. Kaedah untuk strategi dikenali sebagai taktik. Piawaian, standard. Tata cara, prosedur. Sistem ni rujuk kepada dasar. Jadi kamu dah kenal pasti ada 8 unsur perancangan strategik dalam situasi ini. Okey. So contoh jawapan, visi merupakan penyataan menyeluruh tentang penubuhan sebuah organisasi atau wawasan kan. Ini kaitan kes dia. 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk uraian, 1 markah untuk kaitan kes. Okey. Misi, penyataan umum tentang tujuan penubuhan sebuah organisasi. Kaitan kes dia, falsafah. Okey. Objektif, sasaran akhir, syarikat ini menyasarkan jualan sebanyak 100 juta pada tahun 2020. Okey. 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Okey. Strategi, 1 rancangan menyeluruh. Lepas tu, kaitan kes. Taktik, plan operasi spesifik. Lepas tu, bagi 1 kaitan kes. Dasar, panduan, bagi 1 kaitan kes. Okey. Prosedur, langkah-langkah yang susun secara teratur. Bagi 1 kaitan kes, iaitu mematuhi tata cara. Okey. Standard, ukuran piawai. Lepas tu berikan 1 kaitan kes. Okey. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam STPM Pengajian Perniagaan Penggal 2. Jangan lupa subscribe, like dan share dan jangan lupa komen ya. Okey, pelajar, good luck. Bye.